Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan sedikit mengenai salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga, antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga, dan merupakan seorang sahabat yang digelar sahabat yang mempunyai 2 cahaya, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Berikut merupakan sedikit latar belakang mengenai Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman merupakan Khalifah Ar-Rashidin yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau dilantik menjadi Khalifah melalui persetujuan orang ramai. Nama sebenar beliau ialah Uthman bin Affan bin Abdul As, yang mana beliau dilahirkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraisy dari Bani Umayyah. Beliau terkenal sebagai seorang yang pemalu, lemah lembut, pemurah dan baik hati. Beliau merupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di tanah Arab, sehingga beliau digelarkan dengan gelaran Al-Ghani. Selain itu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga diberikan gelaran Zun Nurain, yang bermaksud yang memiliki 2 cahaya. Kisah keislaman Uthman bin Affan hingga sekarang masih sering dikisahkan oleh orang. Hal itu kerana saat pada masa jahiliyah, Uthman bin Affan mendengar bahawa Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah, telah menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan sepupunya yang bernama Utbah bin Abi Lahab. Uthman merasa menyesal kerana tidak dapat memperisterikan seorang yang memiliki akhlak yang mulia dan berketurunan baik. Lalu Uthman pun kembali pulang ke rumah dengan perasaan kesal dan sedih. Ketika pulang, ia mendapati pembantu rumahnya, yakni Su'dah bin Quraizin, seorang perempuan yang tegas, cerdas dan sudah berusia senja, telah memberitahukan kepadanya bahawa akan muncul seorang Nabi yang menghancurkan penyembahan kepada berhala dan menyuruh untuk beribadah kepada Tuhan Yang Esa. Su'dah lalu menyuruh Uthman untuk mengikuti ajaran agama Nabi tersebut, dan ia menjanjikan bahawa Uthman akan mendapatkan apa yang lebih baik bagi dirinya. Lalu Sayyidina Uthman terus menemui Abu Bakar dan menceritakan apa yang telah diceritakan oleh pembantu rumahnya kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, bibimu telah berkata benar atas apa yang ia sampaikan kepadamu dan dengan kebaikan yang ia janjikan untukmu, ya Uthman." Lalu Abu Bakar ni pun dia cerita apa sahaja berhala-berhala, kelemahan-kelemahan berhala yang disembah oleh kaum kita, dan meyakinkan lagi Sayyidina Uthman bahawa apa yang diajarkan dan dibawakan oleh Rasulullah itu adalah apa yang benar, iaitu menyembah dan kembali menyembah dan mentauhidkan Allah satu-satunya. Dan Rasulullah adalah utusan Allah untuk semua orang dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran daripada Allah. Lalu Sayyidina Uthman bertanyalah, siapakah dia? Lalu Abu Bakar pun menjawab, dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Sayyidina Uthman lalu terus mengenali Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad As-Sadiq Al-Amin kah lelaki Nabi itu? Lepas tu Abu Bakar menjawab, ya benar. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa Sayyidina Uthman kepada Rasulullah, dan Sayyidina Uthman pun memeluk Islam. Selepas memeluk Islam, Sayyidina Uthman banyak mendemakan hartanya kepada Islam, ke arah kepentingan agama Islam. Sebagai contohnya, dalam peperangan Tabuk, beliau telah mendemakan hartanya, iaitu 950 ekor unta, 50 ekor kuda dan 1000 dinar emas. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Oleh itu, Sayyidina Uthman telah membeli telaga rumah dari seorang Yahudi dengan harga 20,000 dirham untuk digunakan oleh umat Islam dengan percuma. Selain itu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang bertakwa dan bersikap warok. Tengah malamnya tidak pernah disia-siakan. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran, dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Apabila setiap kali sedang berzikir, dari matanya mengalir air mata.
keharuan. Selain itu, beliau selalu menjadi seorang yang sangat bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umat, dermawan dan penuh belas kasihan. Tambahan pula, Khalifah Uthman telah melaksanakan hijrah sebanyak 2 kali, pertama ke Habsyah dan yang kedua ke Madinah. Beliau digelarkan sebagai Zunnurain yang bermaksud 2 cahaya kerana menikahi 2 orang puteri Rasulullah, iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah SAW telah menikahkan beliau dengan puteri baginda, iaitu Ummi Kalthum. Uthman berkahwin sebanyak 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalthum dan seluruh anaknya berjumlah seramai 16 orang. Tempoh pemerintahan Khalifah Uthman selama 12 tahun telah dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu pertamanya zaman atau tahap keamanan dan keagungan Islam, manakala yang keduanya pula ialah tahap atau zaman Fitnatul Kubra, iaitu zaman huru-hara. Pertama sekali zaman keamanan dan keagungan Islam. Banyak jasa-jasa dan juga kekayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangluaskan Islam. Ini termasuklah kejayaannya dalam yang pertama, bidang ketenteraan. Khalifah Uthman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara yang dalam usaha menyebarkan Islam. Ini dapat dilihat pada keluasan Empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan Empayar Rom Timur dan juga Empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus, Afghanistan, Samarkand, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco dan beberapa buah negara lagi. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab dalam menumbuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Banyak negara-negara yang telah dibuka melalui Angkatan Tentera ini. Yakni dengan ini kita tahu yang dengan usaha ini, perluasan dakwah yang lebih meluas telah dilakukan. Selain itu, Sayyidina Uthman juga telah berjasa dalam pembukuan Al-Quran. Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Apabila ramainya orang-orang memeluk Islam, sudah tentu banyak perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari Al-Quran. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dengan keadaan ini, banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh-menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Oleh itu, Khalifah Uthman telah mengadakan satu naskah Al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. Ini pembukaan Al-Quran yang sehingga hari ini kita dapatkan. Sebab itu, Al-Quran hari ini dikenali sebagai rasmi atau Mushaf Uthmani. Langkah-langkah pembukaan Al-Quran ini bertujuan untuk menjamin kesucian Al-Quran sebagai satu-satunya sumber sistem keislaman yang utama yang merangkumi undang-undang ekonomi pendidikan dan sebagainya. Seterusnya ialah pembesaran Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Oleh itu, Khalifah Uthman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Seterusnya, menyebarkan lagi secara meluas dakwah Islam. Khalifah Uthman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai banduan. Beliau juga banyak mengajar hukum hakam Islam kepada rakyatnya. Ramai pendakwah telah diantar ke serata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas yang membetulkan saf-saf sembahyang. Beliau juga banyak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan hukum hakam semasa pemerintahannya. Pada akhir tahun 34 Hijrah, pemerintahan Islam dilanda fitnah. Sasaran fitnah tersebut adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu hingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Fitnah yang keji datang dari Mesir berupa tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak umrah pada bulan Rajab. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bermati-matian
membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka yang segera dijawab oleh mereka. Uthman telah membakar, antara tuduhan-tuduhan mereka ialah Uthman telah membakar mushaf, salat tidak dikasar sewaktu di Mekah, mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri, dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. Saidina Uthman juga dituduh mengutamakan segala fasiliti untuk Bani Umayyah, iaitu golongannya melebihi orang lain. Dan pada hari Jumaat, Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata, "Ya Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Aku bertaubat atas perbuatanku." Walaupun sudah dijelaskan oleh Saidina Ali, iaitu mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama kesahihannya. Adapun salat yang tidak dikasar sewaktu di Mekah adalah kerana dia berkeluarga di Mekah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Oleh kerana itu salatnya tidak dikasar. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar, bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. Umar juga pernah melakukan ini sebelumnya dan mengangkat pejabat dari generasi muda. Hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang demikian. Adapun beliau, Uthman bin Affan, mengutamakan kaumnya Bani Umayyah kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraisy daripada Bani lainnya. Demi Allah, seandainya kunci syurga ada di tanganku, aku akan masukkan Bani Umayyah ke syurga. Tetapi dengan pembelaan Saidina Ali, tetap saja fitnah tetap berterusan sehingga menyebabkan pembunuhan Saidina Uthman. Antara fitnah adalah dengan penyebaran tulisan dengan tanda tangan palsu daripada sahabat terkemuka yang menjelek-jelekkan Uthman. Mereka juga menuntut agar Uthman dibunuh. Fitnah keji pun terus menjalar dengan kejamnya. Sebahagian besar umat termakan fitnah tersebut hingga terjadinya pembunuhan atas Saidina Uthman. Setelah sebelumnya terkepung selama 1 bulan di rumahnya. Peristiwa inilah yang disebut sebagai Al-Fitnah Al-Kubra, iaitu zaman fitnah, sehingga merobek persatuan umat Islam. Saidina Uthman radhiyallahu anhu syahid dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mengepung rumahnya. Pada tanggal 8 Zulhijjah 35 Hijriah, Uthman menghembuskan nafas terakhirnya sambil memeluk Al-Quran yang dibacanya. Pemerintahan Saidina Uthman adalah selama 12 tahun, yang mana ianya merupakan pemerintah yang paling lama dalam pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Antara yang boleh kita contohi daripada sifat-sifat dan riwayat kehidupan Saidina Uthman adalah sikap pemurah Saidina Uthman terhadap Islam. Katanya dia sedikit pun tidak berkira-kira untuk menyumbangkannya untuk membantu orang-orang Islam. Jadi apa yang ada pada kita, duit walaupun sedikit, masa, tenaga, idea, masa lapang, kesihatan, patut kita sumbangkan di jalan Allah. Kita sungguh-sungguh berbuat tujuan hidup. Seterusnya, bersegera dalam menyumbang kepada Islam, mahu jadi orang yang betul-betul bersungguh untuk Islam, dakwah dan tarbiyah. Dan yang seterusnya, tidak berkira-kira dengan apa yang dah kita buat dalam jalan ini atau di mana-mana sahaja pun, dan hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, apa sahaja tuntutan dakwah dan tarbiyah yang membantu dalam kelangsungan tarbiyah kita sendiri, perlulah kita menyahutnya dengan segera dan bersungguh-sungguh. InsyaAllah.